Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ashraf bin Osman, nombor matrik 060165. Saya akan menerangkan tentang apa itu Amsal Al-Quran. Sebahagian ulama ada yang menulis sebuah kitab secara khas tentang perumpamaan dalam Al-Quran. Hanya membuat satu bab dalam salah satu kitab-kitabnya. Kelompok pertama, misalnya Abul Hasan Al-Mawardi. Ia adalah Abu Hasan Ali bin Habib Asy-Syafi'i, penulis kitab Adab Al-Dunya wal-Ad-Din dan Ahkam wa As-Sultaniyah. Seterusnya kita masuk kepada apa itu dimaksudkan dengan Amsal Al-Quran. Definisi Amsal ialah, Amsal adalah bentuk jamak daripada masal. Adalah kata mashal, mis dan masil serupa dengan syabah, syib dan syabih. Sama ada dari segi lafaz maupun maknanya. Misal dalam sastra ialah yang dimaksudkan dengannya adalah penyerupamaan suatu keadaan dengan keadaan yang lain demi matlamat yang sama, iaitu perawi menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang asal. Contohnya, Rabbu rumyatin min ghairi ramin. Maksudnya ialah berapa banyak panahan terkena sasaran bukan dari pemanah yang mahir. Di dalam Amsal Al-Quran terdapat 3 jenis amsal. Yang pertama ialah Amsal Musarahah, iaitu maksudnya sesuatu yang dijelaskan dengan lafaz asal langsung atau sesuatu yang menunjukkan tasbih, iaitu penyerupamaan. Amsal macam ini banyak terdapat dalam Al-Quran. Seterusnya, jenis amsal yang kedua ialah Amsal Kaminah, iaitu yang di dalamnya tidak disebut dengan lafaz tamsil, tetapi ia menunjukkan makna-makna yang indah, menarik dalam susunan kalimat yang singkat dan padat, dan mempunyai kesan khas jika dipindahkan kepada yang serupa dengannya. Seterusnya, kita tengok ayat yang dalam Amsal Kaminah, iaitu ayat yang selari dengan ungkapan Laisa khabar ka mu'aniyah. Khabar yang didengar itu berbeza dengan menyaksikan langsung. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Qala awalam tu'min, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Jenis yang ketiga ialah Amsal Mursalah, iaitu kalimat-kalimat yang tidak menggunakan lafaz tashbih secara jelas, tetapi kalimat ini dijadikan sebagai ungkapan masal, seperti pada ayat-ayat di bawah. Maksudnya, setelah perempuan itu dipanggil, raja bertanya kepada mereka, apa hal kamu semasa kamu memujuk Yusuf mengenai dirinya? Mereka menjawab, jauhnya Allah dari segala cacat cela, kami tidak mengetahui sesuatu kejahatan terhadap Yusuf. Sekarang ternyatalah kebenaran yang selama ini tersembunyi. Akulah yang memujuk Yusuf, berkehendakkan dirinya, tetapi dia telah menolak. Dan sesungguhnya adalah ia dari orang-orang yang benar. Seterusnya iaitu faedah-faedah amsal. Yang pertama ialah menampilkan sesuatu yang rasional dalam bentuk yang dapat dirasakan panca indera manusia, sehingga minda mudah menerimanya. Yang kedua ialah menggunakan hakikat-hakikat sesuatu yang tidak terlihat seakan-akan menjadi sesuatu yang boleh dilihat. Yang ketiga ialah menghimpun makna yang menarik dan indah dalam satu ungkapan yang padat, seperti Amsal Kaminah dan Amsal Mursalah dalam ayat-ayat di atas. Yang keempat ialah mendorong orang-orang yang diberi masal untuk berbuat sesuai dengan kandungan masal jika ia merupakan sesuatu yang disukai jiwa. Misalnya, Allah membuat masal bagi keadaan orang yang menafkahkan harta di jalan Allah sebagai orang yang akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Sekian, terima kasih. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Haziq bin Nafi, bernombor matrik 061822. Jadi insyaAllah hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan tajuk Aqsamul Quran. Yang pertama, Ta'riful Qasam wa Sighatuhu. Al-Aqsam diambil daripada perkataan jamak qasam dengan bifathah sin dengan makna al-halaf wal yamin. Sighatul Qasam ada 3. Yang pertama, al-fi'l allazi ya'tadal bil ba'. Yang kedua, al-musabbih. Yang ketiga, al-musam alaih. Faedah al-qasam fil Quran. Yang pertama, yakunul mukhatab khali zihni minal hukum wa yulqa ilaihi al-kalam ghaflan minat ta'akkid wa yusamma ibtidaiyan. Yang kedua, yakunu mutaraddidan fi subutil hukum wa adamihi wa yusan takwiyatul hukum lahu bimu'akkadat yazili taraddaduhu yusamma talbiyan. Yang ketiga, yakunu munkaran lil hukum fayajibu an yu'akkada lahul kalam biqadarin inkarihi quwwah wa da'ifan yusamma inkariyan. Seterusnya, al-musabbihi fil Quran.
يقسم الله تعالى بنفسه المقدسة الموصوفة بصفاته أو بآياته مستلزمة لذاته وصفاته، وإقسامه ببعض مخلوقاته دليل على أنه من عظيم آياته. Seterusnya anwa'ul qasam. Al-qasam terbahagi kepada dua. Yang pertama zahir, yang kedua mudmir. Yang pertama az-zahir bermaksud ma surif fihi bi fi'il qasam wa surif fihi bil muqsam bih wa minhu ma huzifa fihi fi'il qasam. Yang kedua mudmir yang bermaksud ma lam yusarrif fihi bi fi'il qasam wala bil muqsam bih wa innama tadullu alaihi lam al-mu'akkadah allati tadkhulu ala jawabil qasam. Yang seterusnya ahwalul muqsam alaih. Yang pertama al-muqsam alaih yuradu bil qasam taukiduhu wa tahqiquhu. Yang kedua jawabul qasam yuzkar taratan wa huwa al-ghalib wa taratan yuhzaf. Yang ketiga al-qasam imma ala jumlah khabariyah wa huwa al-ghalib wa imma ala jumlah talbiyah fil mana li'anna al-murab al-tahdid wal wa'id. Wallahu a'lam. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad bin Abdul Rashid, nombor metrik 061506. Pada hari ini saya akan membuat pemandangan mengenai tajuk iaitu kisah Al-Quran. InsyaAllah, kisah dalam bahasa Arab berasal daripada kata Al-Qisas, ya, berarti mencari atau mengikut jejak. Sedangkan Al-Qisas maknanya urusan, pengkabaran perkara dan keadaan. Asas Al-Quran adalah berita daripada Al-Quran mengenai hal ehwal umat yang masa dahulu, kisah para nabi yang terdahulu, peristiwa-peristiwa yang telah berlaku. Al-Quran banyak mengandungi keterangan tentang peristiwa masa lalu. Yang pertama, jenis-jenis kisah di dalam Al-Quran. Yang pertama iaitu kisah para nabi, kisah yang mengandungi dakwah mereka kepada kaumnya, mukjizat-mukjizat yang menyokong dakwahnya. Sebenarnya kisah-kisah yang berhubung kait dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku pada masa dahulu dan orang-orang yang tidak dipastikan kenabiannya. Yang ketiga, kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku pada masa Rasulullah SAW seperti mana perang Badar dan perang Uhud. Yang seterusnya iaitu faedah kisah-kisah Al-Quran. Yang pertama, menerangkan asas-asas dakwah menuju Allah dan menjelaskan asas-asas syariat yang dibawa oleh para nabi. Yang kedua, meneguhkan hati Rasulullah SAW dan hati umatnya, memperkukuhkan keyakinan orang mukmin. Yang ketiga, mengiktirafkan kebenaran Nabi terdahulu. Yang keempat, kisah yang termasuk sebagai salah satu bentuk sastra yang dapat menarik perhatian mendengar serta memberi kesan yang mendalam kepada jiwa. Seterusnya, kisah-kisah dalam Al-Quran bukanlah satu khayalan. Yang pertama, seorang Muslim yang benar adalah orang yang mengimani bahawa Al-Quran itu kalamullah, dengan bebas pada kisah fantasi yang tidak mengenal sejarah. Yang kedua, diturunkan daripada sisi yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Segala berita-berita yang ada di dalamnya adalah sesuai dengan realiti. Seterusnya, pengulangan kisah dan hikmah menjelaskan kefasihan keindahan Al-Quran dalam peringkat tertinggi. Yang kedua, menunjukkan kehebatan mukjizat Al-Quran. Yang ketiga, membara terhadap kisah tersebut agar pesan-pesan lebih berkesan dan melekat dalam jiwa. Yang keempat, setiap kisah memiliki maksud dan matlamat yang berbeza. Seterusnya, kisah-kisah Al-Quran di dalam pendidikan. Perlu diambil berat oleh para pengajar dalam medan pendidikan tentang pendidikan agama di setiap peringkat, sama ada pendidikan rendah ataupun tinggi. Yang kedua, kisah-kisah Al-Quran ini juga membantu kejayaan para pendidik dalam melaksanakan kerjayanya. Yang terakhir sekali iaitu mampu memaparkan kisah-kisah Al-Quran itu dengan bahasa yang sesuai dengan peringkat minda belajar. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Aliuddin Aiman bin Muhammad Nazri, nombor metrik 061816. Baiklah, saya akan menerangkan tentang jidal Al-Quran. Tarif al-jidal wal jadalu wal jidalu al-mufawadatu ala sabili al-munaza'ati wal mughalabati li ilzami al-khasmi as-sallahu man jadilat al-hablu ay ahkamtu fatalatu faka'anna
al-mutajadilaini yaqulu kullu wahid al-akhir an ra'yihi. Jadal dan jidal adalah berdebat atau bertukar fikiran dengan cara berlumba untuk mengalahkan lawan. Pengertian ini berasal daripada kata-kata jadalatu hablu, yakni ahkamtu fatalatu, aku menguatkan ikatan tali itu. Sebab kedua-dua pihak yang berdebat itu mengukuhkan pendapatnya masing-masing dan berusaha menjatuhkan lawan dengan pandangan yang dipegaginya. Tariqatu al-Quran fil munadharah li'anna al-Quran ja'a bilisan al-Arabi wa khatabahum bima yu'arrifun wa li'anna iktimada fil istidlal ala ma fatarat alaihi an-nafsa min al-iman biha tushahidu wa tuhissu duna amal fakkuri amiki aqwa asaran wa ablughu hujjah wa li'anna taraka al-jali min al-kalam wa iltilja'i ila daki khafi naw min al-ghumudi wal ilghizal la yafhumuhu ila khasah. Metod berdebat terbahagi kepada tiga, yakni yang pertama, Al-Quran datang dalam bahasa Arab dan menyeru mereka dengan bahasa yang difahami. Yang kedua, bersandar pada fitrah yang percaya kepada apa yang disaksikan dan dirasakan tanpa perlu penggunaan pemikiran mendalam, dan berhujah adalah lebih kuat kesannya dan lebih efektif. Yang terakhir, meninggalkan pembicaraan yang jelas dan menggunakan kata-kata yang pelik merupakan bentuk ketidakpastian yang dapat dimengerti kalangan tertentu. Cara semacam ini biasanya diamalkan oleh para pakar mantik, yakni logik, padahal ianya tidak 100% benar, kerana itu dalil-dalil tentang tauhid dan kebangkitan di akhirat yang disebut dalam Al-Quran merupakan dalil tertentu yang dapat secara automatik dapat menunjukkan sesuatu makna tanpa harus mengikuti kaedah qadiyah kulliyah. An-naw' min munadharati Al-Quran wa adillatihi, jenis-jenis perdebatan di dalam Al-Quran. Ifhamu khasmi wal ilzam bibayani anna muda'ahu yalzamuhu al-qawl biha la ya'tarifu bihi ahada. Mengalahkan hujah lawannya dengan mendedahkan bahawa pandangan lawannya itu tidak diiktiraf oleh sesiapa pun. Seperti contoh yang terdapat dalam surah An-An'am ayat 100 hingga 101. Sekian, terima kasih.